Kepada yang tak berkesempatan nak menunaikan umrah, tak kira lah minggu ni ke minggu depan. Saya pun berdebar ke tuan-tuan, bulan 3 ni sepatutnya berangkat. Tak tahu lagi ni, tak boleh nak act sangat ni. Tak boleh nak cakap action sangat. Kepada yang siap-siap dah nak berangkat, dah teringat dah nak pergi ke Mekah. Nabi SAW, dia mengajarkan kepada kita, tak apalah kita dihalang buat kerja umrah, tapi mau buat 3 amalan ini, mau dapat pahala setara pergi umrah. Nak mujukkan hati kita. Apa amalan tuan-tuan boleh buat? Pertama sekali, datanglah semayang jemaah 5 waktu di masjid, dan buatlah semayang duha di masjid. Dalam hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi berpesan, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatil maktubatin, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dah berwuduk, kemudian dia pergi ke masjid menunaikan solat fardu, maka ganjarannya sama seperti pahala dia mengerjakan haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yusbihu illa iyyah fa ajru ka ajril mu'tamir. Siapa-siapa yang keluar rumah untuk mengerjakan solat duha di masjid, maka dia akan diberikan pahala umrah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pada tuan-tuan, datanglah ke masjid. Yalah, semayang di masjid ini memanglah tak khusyuk. Mana ada orang khusyuk semayang masjid. Itu kita sekarang kehilangan banyak ramai jemaah kita dah tak datang dah ke masjid. Bila tanya kenapa tak datang ke masjid, malas aku, tak dapat pahala. Berapa pula? Sah renggang macam tanam pokok getah. Orang kata malas aku nak semayang. Mana ada pahala, datang je lah. Kalau kita tanya awak mau marah selesai macam mana? Tak ada selesai, kita tunggu Imam Mahdi lah datang. Esok Imam Mahdi datang, dia marah habis ke jabatan kamu. Sementara tuan-tuan tunggu Imam Mahdi datang, imam masjid pun nunggu ke tuan-tuan datang. Ada duduk kat tangga tu hari-hari. Jadi sementara nunggu Imam Mahdi tu datang tu, nunggu ke imam masjid. Imam masjid pun hari-hari nunggu kat parking. Tak ada jemaah datang. Ni contoh lah. Datang semayang, datang semayang. Semayang jemaah pun sunnah juga. Kita semayang di rumah tak dapat sunnah. Semayang di masjid sunnah. Datanglah semayang. Dan nak ekstra semayang duha. Saya ingat masjid buka pagi kan. Boleh datang masjid, semayang duha. Main duha ni lepas semayang subuh, tak payah balik lagi, duduk sekejap. Dia tulis syuruk. Syuruk tu dah boleh semayang. Syuruk ni duha awal waktu sebenarnya. Lepas pada syuruk tu dah boleh duha lah. Semayang duha. Dapat pahala umrah. Apa lagi amalan? Nabi pesan, zikir selepas semayang subuh berjemaah sampai matahari terbit. Kemudian semayang sunat 2 rakaat. Sebagaimana kata Anas bin Malik, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'u syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'adri hajjatin wa umratin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Kata Anas, Nabi cerita, siapa datang masjid? Semuanya cerita datang masjid. Siapa yang datang ke masjid, semayang subuh berjemaah bersama imam. Kemudian habis semayang, dia tetap duduk sambil berzikir. Jangan main telefon tengok WhatsApp. Jangan. Zikir. Zikir sampailah terbit matahari. Mana tulis syuruk tu boleh lah. Berhenti. Kemudian dia mengerjakan solat 2 rakaat. Maka dia dapat pahala haji dan umrah. Sehingga di hujungnya Nabi menyebut tamatin. Perfect. Sempurna. Kata Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa makna amalan ini? Kata Syekh Mutar As-Sinqiti dalam kitab Syarah Zadul Mustaqni', keutamaan ini hanya diraih kalau kita buat beberapa perkara yang agak ketat. Pertama, semayang subuh itu mestilah dilakukan secara berjemaah. Tidak boleh bersendirian. Jadi tuan-tuan, senang, datanglah berjemaah di masjid. Datang jemaah di masjid. Yang kedua, mestilah orang tu duduk berzikir lepas semayang. Maknanya kalau dia duduk tapi tidur, macam tuan-tuan yang dengar ceramah ni, ada tidur seorang dua, tak ada lah markah. Dia yang duduk berzikir. Zikir ni maknanya ingat. Orang tidur dia mimpi, dia bukan ingat, dia mimpi.
ataupun dia baca Quran, dia beristighfar, baca buku agama, beri nasihat agama, bincang tentang agama, boleh. Dan dia duduk ini, kata Syekh Mu'tar As-Sankiti, duduk di tempatnya, tidak bergerak ke sana kemari sampailah terbit matahari. Kenapa syarat ketat? Sebab fadilatnya terlampau besar, iaitu pahala haji dan umrah. Kemudian dia masuk waktu syuruk, dia semayang sunat isyraq 2 rakaat. Solat ini biasanya kita dirikan selepas terbitnya matahari setinggi tombak. Setinggi tombak. Jadi ini amalan kedua. Boleh buatlah esok lusa, boleh. Esok Ahad boleh datang semayang masjid. Yang ketiga, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau nak buat kebaikan. Maknanya bukan sekadar ibadat solat saja yang boleh kita dapatkan pahala haji dan umrah. Menuntut ilmu dan mengajar di masjid pun dapat pahala ibadat haji, lagi besar lagi. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Man ghada ila al-masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw ya'lamah, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu." Siapa yang berangkat pergi ke masjid untuk belajar satu kebaikan atau nak mengajar satu kebaikan, dia akan diberikan pahala seperti pahala ibadat haji yang sempurna hajinya. Maka 3 amalan ni buatkanlah. Mudah-mudahan Allah menggantikan yang sepatutnya kita sedang berada di Masjidil Haram dan sebagainya, dapatlah kita bermotivasi sikit meneruskan kehidupan. Walaupun ketiga-tiga amalan ini diberikan pahala ibadat haji dan umrah, bukan maknanya orang yang buat 3 perkara ni dah tak perlu buat haji ataupun umrah lagi. Jangan. Katalah nanti tahun depan dah tak ada masalah sekatan, orang pun tanya, awak ni main Bitcoin banyak duit, apa tak pergi ke Mekah? Kawan hari-hari semain masjid. Ustaz kan pesan, kalau pergi masjid sama, pahala umrah, buat umrah buat apa? Dah pergi masjid Gombak Utara cukup. Itu ayah pen nama, tak betul ilmu gitu. Ini untuk yang terhalang. Untuk terhalang. Kewajipan haji tetap berlaku sampai bila-bila. Fadilatnya itu cerita lain. Jadi ini 3 perkara yang perlu kita buat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka solusinya untuk kita menghadapi 2 peristiwa besar ujian yang melanda kita ini, ayolah kita berlapang dada. Sabar, redha, duduk bersama berlapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Orang pendendam hatinya hitam, orang cemburu hatinya berbulu. Orang pendendam imannya padam, orang berdengki hati berdaki. Sebab itu salah satu tanda adanya iman adalah orang ini boleh redha menerima takdir Allah. Ar-ridha bi qada'illah. Ini puncak tinggi. Susah nak dapat. Baik itu inilah perkara yang banyak disebutkan dalam hadis. Baik itu kalau kita belajar cerita dalam Quran. Ketika kita bercermin kisah dalam Quran, kita bertemu dengan kisah bagaimana awal mula kehidupan manusia ini adalah di syurga. Pada waktu itu, syurga dihuni oleh iblis dan juga malaikat. Iblis adalah pemimpin di syurga, jadi para malaikat pun hormat kepada iblis. Tapi kemudian Allah telah mengutuskan kepada surga ketika itu seorang pemimpin baru. Siapakah pemimpin baru itu? Namanya Adam. Apakah yang berlaku kepada Nabi Adam? Yang ini kita akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau ikut peraturan kita dikendaki menamatkan syarahan ketika azan isyak dah pun berkumandang, namun boleh diberikan pengecualian sekiranya mendapat keizinan daripada jemaah untuk dianjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak untuk disambung sedikit saja syarahan pada malam ini. Maka kami mohon izin daripada para jemaah untuk kita anjakkan sedikit. Muslimin muslimat sekalian.
Apa solusi kita dalam menghadapi ujian-ujian daripada Allah? Ujian ini banyak. Kalau kita nak cerita begitu banyak. Tapi kita fokuskan pada malam ini. Yang terbaru sedang kita diuji adalah masalah umrah. Sudah pasti ramai orang akan marah-marah, kecewa, kerugian yang bukan sedikit. Maka kita nak mengajak, ayolah kita berlapang dada. Jangan mencari, oh ini salah orang tu, ini salah. Tidak, jangan. Boleh saja ceramah malam ni kita bakar suruh semua bangun pergi tumbuk ke sana pukul boleh, tapi tak menyelesaikan masalah. Ayuh kita berlapang dada. Tadi saya bawakan satu kisah bagaimana di surga dulu, ni Allah rekodkan dalam Quran. Bagaimana dalam surga dulu ada iblis yang asalnya jadi ketua dia. Dia ketua di dalam surga itu. Tapi bila Allah utuskan satu pemimpin baru, iaitu Adam, iblis tidak mahu menerima keputusan ini. Iblis tak nak. Apa sebab? Kerana iblis merasakan dia lebih mulia daripada Adam. Dan inilah kesilapan dan salah iblis. Dia tidak boleh menerima ketentuan Allah. Allah menentukan Adam jadi ketua, kau kena ikut. Iblis tak nak. Iblis bukan saja tidak mau sujud kepada Adam seperti yang diperintahkan Allah, bahkan dia terus berusaha supaya Adam dikeluarkan daripada surga. Ini perangai iblis. Dan usaha iblis berhasil. Hasil kelicikannya, Adam dan Hawa berhasil dipujuk untuk memakan buah khuldi, yang buah dilarang makan oleh Allah. Maka sebagai hukumannya, Adam, Hawa, iblis, tiga-tiga dikeluarkan daripada surga. Tiga-tiga. Pelajaran yang kita boleh ambil ialah, ketika dikeluarkan daripada surga, apa reaksi iblis? Ini semua Adam punya pasal. Kalau dia tak ada, aku tak jadi macam ni. Aku elok dah jadi bos di sini. Datang dia mengada-ngada dia jadi bos lah, itu interim lah, interim apa benda dia ni. Dia salahkan kepada Adam. Tapi tidak kepada Nabi Adam AS. Ketika dia dikeluarkan daripada surga, dia telah bermunajat di dalam doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sebenarnya kamilah yang telah menzalimkan diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampunkan kami dan rahmati kami, maka tetaplah kami menjadi orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Sebagai manusia beriman, kita selayaknya meneladani Nabi Adam AS. Ikhlas dengan ketentuan Allah dan tidak mahu meniru perangai iblis yang terus-terusan menyalahkan orang lain saja. Tak ada sedikit pun nak mandam pada diri dia sendiri. Jangan. Orang Islam beza dengan orang yang bukan Islam. Orang beriman beza dengan orang kurang beriman. Apa bezanya? Orang beriman sentiasa melihat ada unsur kesalahanku dalam setiap kejadian. Ini perangai orang beriman. Orang yang kurang iman, no. Sebab dia Mr. Perfect. Setiap yang berlaku, you punya pasal. Dia tak boleh nak mengatakan bahawa ada salah saya. Never. Tak boleh. Ini perangai iblis. Ini bukan marah pada jemaah umrah supaya jangan marah-marah. Ustaz mengata kau iblis. Tak. Ini nak cerita semua ujian. Semua ujian. Ada orang dulu pegang jawatan. Datang orang turunkan dia. Dia marah. Ini semua setan semua ni. Aku elok dah pegang jawatan besar. Korang ni semua setan. Dia tak nak langsung nak muhasabah. Ada tak silap pada diri aku? Tak ada. Jangan. Nabi Adam dia tetap mengatakan, Ya Allah, sayalah yang zalim diri saya sendiri.